market untuk turun berada di area sini So di sini ada berlaku. Okay, now lihat di sini. Ini adalah something yang amat baik untuk dilihat. Pertama, kita lihat di sini ada berlaku divergence. Alright, di sini ada berlaku divergence. After divergence selalu saya beritahu ni adalah antara 3 dengan 5 antara 3 dengan 5. Divergence hanya berlaku di antara wave 3 dan wave 5, dia tidak berlaku di antara wave-wave yang lain, iaitu 3 dan 5. So kalau kita check balik di antara ni, selalunya 3 ni adalah lembah yang paling besar. Yang paling besar. So after lembah yang paling besar, dia akan naik as a pullback, iaitu 4 wajib berada atas pada kosong. Alright, ini adalah 4 wajib berada atas pada kosong. Semalam juga 2 malam lepas pun saya dah beritahu. So kata check di sini, ternyata di sini ada 1, 2, 3 A, B, C, ini expanded flag. So dia berada atas pada kosong dan dia pergi 1, 2, 3, 4 dan 5, iaitu untuk wave 5. So divergence berlaku di antara 3 dan 5. Now di sini kalau kita lihat di sini berlaku satu pergerakan naik ke atas. Okey, satu naik ke atas, turun dan buat satu lagi, ini dinamakan sebagai another one convergence, iaitu which is di antara sini dengan sini. Okey. Jadi nah, kalau kita tengok di sini berlaku satu pergerakan yang besar, which is selalu always I say that ini could be wave nombor 3. Could be wave nombor 3. Nah, anda mungkin akan tanya kenapa pula di sini ada satu wave ada 1-3 dekat sini, ada 1-3 dekat sini. Ini depend on counting, depend on counting lah. Kalau katakan di sini adalah katakan kalau kita lihat kepada di sini okey, good. Okey. Nah, kalau kita tengok di sini dia buat 1, 2, 3, 4 dan 5. Lepas tu dia buat A, B, sorry. 1, 2, 1. Susah sangat ke nak label. Apa ni? 1, 2, 3. Alright. 4. Right. 4 ni dia buat A, B dan C So ini adalah kita namakan sebagai running flag. Ini adalah 4. So di sini adalah 5. Okey. So kalau ini adalah situasi 4 di sini adalah 5, dia membentuk satu pergerakan major wave lah. Alright. Ini satu pergerakan major wave. Okey, 1, 2, 3 A, B, C as running flag. Ini dinamakan sebagai running flag. Alright. Kemudian dia akan naik, selepas C dia akan naik 1, 2, 3, 4, 5 untuk wave nombor 5. So cukuplah dia punya satu major wave. Selepas settle 1, 2, 3, 4, 5, dia akan start. Ini kita namakan sebagai A lah. Okay, now selepas A, dia akan turun buat B. Di mana B? Di sini B. Kenapa B di sini? Right, B ni dia consist of 3 structure, iaitu A,
A. Ini kita label sebagai biru. Nah, A ni akan ada 5 structure wave atau 3 structure wave. Itu terpulang. Kalau dia buat A 3 structure wave, dia akan jadi triple tree ataupun double tree, iaitu which is WXY. So, kita lihat sama ada dia buat 5 ataupun 3. Ternyata dia buat 5 ya. 1, 2, 1, 2. Nampak tak dia punya bowl ni sudah naik as wave nombor 2. 1 ni turun. Saya besarkan. Saya besarkan. 1, lepas tu naik 2 sebagai bull. Lepas tu dalam 5, dalam 3 dia ada 5. 1, 2, 3. Ini ada shadow. Okey, shadow ni merujuk kepada pergerakan di tafiran kecil dalam subwave. So kalau kita tengok dekat 15 minit, kita akan nampak, okay, this one. Alright, kita nampak as 4. As 4. So kita pergi balik dekat sini. So kita boleh nampak 1, 2, 3 dan sini adalah 4, di sini adalah 5. Baik, ini dinamakan kenapa 5 ni kecil? Kenapa 5 ni pendek? Apakah ini masih dalam situasi wave 5? Ya. Dan kenapa dia pendek? Ini kita namakan sebagai, ini dinamakan sebagai expansion wave 3. Expansion wave 3. Dalam expansion wave 3, alright, bila kita melihat wave 3 ni terlalu panjang, normally wave 5 akan jadi pendek dan dia menjadi lebih kurang sama dengan wave 1. Lebih kurang lah, tak ada. Dia tak ada pergi panjang juga, tak ada. Kalau kata wave 3 ni sudah panjang, wave 5 akan jadi pendek dan dia tu lebih kurang sama dengan wave 1 punya panjang. Okay. So ini dipanggil sebagai expansion wave 3. So kalau ini A, ini akan buat A, B dan C. So bila sahaja B ini melepasi daripada punca pergerakan A, ini kita dah define dalam kita punya Elliott wave itu tadi. Right? Bila B ni di sini dia break, dia akan membentuk dua pattern. Yang pertama kita namakan sebagai running flag atau expansion flag. Ada dua situasi. Yang pertama running flag ataupun expansion flag. Which one? Belum tahu. Yang mana satu? Belum tahu. Sehinggalah dia akan turun. Bila dia turun, dia buat C lah. Alright. Bila dia turun, dia akan buat C. Which is C ni adalah consist of 5 wave. 1, 2, 3, 4. 4 lagi sekali dia buat expansion flag. Di sini expansion flag. Now, macam mana saya boleh nampak dan juga tahu bahawasanya ini adalah expansion flag? Dia punya keyword dia satu saja. Iaitu whenever. Whenever. Okay. Whenever kalau kita lihat kepada 1, 2, 3. Alright. Dan dia buat A, B ni, kalau A, B ni dia break saja kawasan punca kenaikan A, sama juga di sini. Bila dia turun A, bila B saja break punca penurunan A, makanya dia punya sifat dua perkara, iaitu dia akan menjadi dia akan menjadi running flag ataupun expansion flag. So ini adalah expansion flag, iaitu dia naik melebihi, dia turun bawah melebihi, dia naik melebihi A. Dia naik melebihi A, dia turun melebihi punca. So sama juga di sini, dia turun dan dia naik melebihi kepada A, dia turun melebihi kepada A. Dia naik melebihi daripada punca jatuhan, dia turun melebihi daripada A. So ini adalah situasi expansion flag. So expansion flag ni dia ada 5, dia ada 5 wave. Right, dia ada 5 wave. That's why kita kata kenapa di sini 5, di sini naik lagi 5. So nyatanya di sini adalah A, B, C. So ini bukan B ya. Ini adalah
B lah. A, B. Tapi B ni adalah consist of A, B, C. Anda kena labeling tu. Anda kena labeling dan juga labeling yang anda boleh nampak lah. So yang biru ini adalah merupakan pergerakan antara A, B, C untuk membentuk B. So di sini C naik memang 5 structure wave lah. Dia akan naik 5 structure wave lah. So dia naik 5 structure wave. So di sini kita nampak 1, 2, 3, 4 dan dia akan pergi kepada 5. Nah, di sini boleh ukur untuk pergerakan wave C. Right? So kalau di sini kita lihat di H4 lah senang. Right? Wave C dia di sini, dia breakout di sini ya. So jakaan saya untuk wave C, alright, seperti yang kita dah buat tadi, dia ada sini. Right? Dia ada situ. So ini akan jadi C. So ini sama seperti gold yang mana memerlukan kenaikan kenapa? Kerana belum cukup dia punya tempat ataupun dia punya channel dekat atas tadi, belum hit lagi ya. Alright. So now kita boleh nampak C sekarang ini adalah di area sini. Alright. Now, boleh tak kalau saya katakan ini adalah 1, ini adalah 2? Boleh. Alright, boleh. Sebab buat masa ini kita mengatakan dia A, dia B, dia C. Tapi anda kata dia naik, kemudian dia turun, dia tidak membentuk satu trend baru. Maksudnya di sini adalah 1, sini 2, sini 3, 4 ni turun dan kita juga dapat melihat di sini kerap berlaku convergent. Apa ni convergent? Right, kerap berlaku convergent demi convergent, bermaksud ini adalah 1, ini adalah 2 dan ini adalah 3. Nah, kalau kita kata ini 1, 2 dan 3, maksudnya perjalanan ini mungkin lebih jauh lagi. Right? Now, kita kena ada alternative count. Tapi setiap yang kita nak guna wajib bersandar dengan SOP kita lah. Now, apa SOP kita? Pertamanya, kalau kita lihat di sini, kita mengatakan kenaikan ini adalah pullback. Why? Sebab di sini tidak ada CB1. But then bila dia naik kepada C di sini, alright, naik ke C sini dan kita dapat melihat, wah, di sini sudah pun break CB. Maksudnya kata yang tadi tak break CB sekarang sudah break CB, bukan di situ, di sini, alright, dah break CB. So kita kena tukarlah. Nah, kita juga melihat bahawasanya saya nak padam tapi nanti saya kena buat balik. Macam mana ni? Okey, tak apa, saya buka chart baru. So ini anda boleh ambil ya. Tapi ini saya rasa lebih kepada 1 lah. Ini pandangan masing-masing ya. Ini lebih kepada 2. Dan ini mungkin pergi kepada 3. Kenapa? Okey, nah saya beritahu. Saya buka lagi satu EU. Ini adalah disebabkan oleh daily. Nah, apa yang saya beritahu dan itu juga yang saya akan gunakan, konsepnya sama. Apa yang you all dengar dan listen. Yang pertama, saya beritahu. Whenever kita melihat ada satu ada satu AO ni besar, tinggi, selalu saya mengatakan itu adalah wave 3. Selalu saya mengatakan itu adalah wave 3. Convergent perlu berada di, yes, sebab convergent di wave 3 untuk memberitahu
whatever yang berlaku adalah 4, untuk naik lebih tinggi 5. Nana. Right? So di sini adalah 3. Now, saya juga beritahu 4 wajib berada di bawah kosong. Right? Ada pada 2 malam lepas, malam ini juga saya ulang benda yang sama. Nah, kalau kita lihat di sini, saya kata ini adalah wajib adalah wave 3 sebab dia lebih tinggi. So di sini berlaku convergent lah. Right? So yang diberitahu tadi ini adalah convergent lah. So maksud kata kita akan dapat melihat di sini adalah 1, di sini adalah 2. Alright? So di sini kita dapat melihat ada satu puncak. Saya tengok di sini dulu puncak dia. Puncak dia. Right? Puncak. Okay. So di sini kalau kita ikut dia punya rule dia, untuk pergi kepada 3, dia wajib ada 5 structure. Tak boleh tidak, wajib ada 5 structure. So kalau ini adalah 1, ini adalah 2, nak pergi kepada 3, nak pergi ni, nak jadi besar ni, dia ada 5. Untuk 3 selalunya yang paling panjang. So kita kata, okey, ini akan menjadi expansion wave 3. Itu sebentar dulu. So kita akan dapati dia akan naik 1, dia naik 2, dan dia akan pergi ke 3. Alright? So dia turun as 4. 4 ini adalah 4 dalam subwave 3, bukan 4 as a major wave. 4 dalam subwave. In order untuk completekan pergerakan 2 ke 3 ni, dia ada 5 structure. 1, 2, 3, 4. 4 ini adalah dalam structure 3. So bila 4 dalam structure 3, maksudnya 4 dalam subwave 3, yang turun di sini ditunjukkan oleh H4 sebagai below kosong. Alright? Below. Dan kita dapat melihat di sini ada berlaku convergent, which is whatever yang turun is a pullback as a wave 4 untuk naik pergi ke satu lagi wave 5. So kalau kita berada dekat daily, maksud kata di sini adalah 1 dalam 3, 2 dalam 3, 3 dalam 3, 4 dalam 3. Dan ini adalah 5 dalam 3. So kalau 5 dalam 3 di sini, so ini akan menjadi wave 3 ya, secara major wave. Alright, so di sini ada 1, kita buat sebagai color biru, 2, sini akan jadi 3. So di sini akan jadi 4. So di sini akan jadi 5. Cukup 5 structure ini membentuk satu major wave, iaitu 3. 1, 2, 3. So bila ada 3, dia akan buat A, B dan C sebagai wave 4. Ini adalah major 4. Bukan biru, hitam. 4. Betul lah 4. Hitam. Baik. Untuk melihat kenaikan ni pula, dia akan pergi kepada 5. So 5 inilah yang dikatakan sebagai, ini adalah 1. Right, ini adalah 2. Baik, 1 dan 2 ini diwakili oleh dalam H4. Yang mana? Yang ini. 1, 2. Saya risau yang ini nak pergi ke 3. Maksud kata,
Ini adalah 1, ini A, B, C as a 2, ini nak pergi ke 3. So kalau kita lihat ke daily, ini adalah 1, ini adalah 2, yang ini nak pergi ke 3. Okey, ini nak pergi ke 3. So satu lagi adalah sekejap, lupa apa nak cakap tadi. Poin penting juga. 1, 2. Okey, now kalau kita lihat di sini, kita lihat seperti yang ini kelihatannya panjang. Wave 3 memang panjang. So wave 1-nya di mana? Wave 1-nya berada di sini. Tidaklah panjang tapi biasa. So bila berlaku wave 3 panjang seperti ini, wave 5 dijangkakan akan sama panjang atau lebih kurang dengan wave 1. So dijangkakan wave 5 akan berada di sini. So ini akan naik untuk membentuk satu pergerakan kecil dan akan membentuk satu divergence dengan wave 5 nanti. Alright? Dengan wave 5 nanti. So now kalau kita kata di manakah exactly wave 5 ni akan settle, kita lihat kepada punca kenaikannya di bawah sini, which is di sini adalah dominant. Alright? Dan di sini adalah CB. So dominant ini kita ambil terlebih dahulu. Kita akan buat satu penarikan daripada sini sampai ke sini. Okey, nah. Ini adalah jangkaan mengikut Fibonacci lah. Alright, ini tak jauh sangat dengan ini. Tapi yang diberitahunya begitulah. Kalau katalah berlakulah wave 3 ni extension, wave 1 dengan wave 5 ni dia akan lebih kurang sama panjang, lebih kurang. Tapi kalau dia pergi ke sini pun itu teori. Itu teori. Kebanyakannya teori. Cumanya kita akan tunggu sehingga berlaku pintu untuk jatuh dan baru kita akan sell. So maksud kata di sini banyak lagi lah kerja dia. 1, 2, 3 tak habis lagi ni. So kalau kata nak pergi ke 3, 4-nya mana? 4-nya belum lagi. Lepas 4, 5-nya mana? 5-nya belum lagi. So kita nampak di situ seolah-olah EU ni akan membuat satu kenaikan yang lain. Right? Satu kenaikan yang akan membentuk divergence. Sebab apa? Di sini telah pun berlaku wave 4 yang telah kita konsep yang sama yang saya beritahu. You boleh nampak dah 2-3 kali saya beritahu 4 yang major wave akan berada di bawah pada kosong. Nah, kenapa dia berduduk bawah pada kosong? Sebab 4 ini akan berlaku hidden dengan 2 di sini. Nah, kenapa dia berlaku hidden? Apakah maksud hidden? Hidden adalah continuation trend. Trend mana? Trend asal. Dia start daripada 2 sampai ke 3 adalah trend. 4 adalah pullback. 4 adalah pullback berlaku hidden as a continuation. So di sini akan membentuk satu lagi kenaikan penerusan base pada sifat yang diberi oleh hidden. So hidden ada di sini, dinamakan sebagai hidden divergence. Detail agak detail lah, tapi kalau orang baru dia tapi orang lama dia akan nampak. Cuma orang baru dia kena mula daripada awal lah. Boleh ke tak boleh? Saya dah agak perlahan sikit-sikit lah. Taklah terlalu laju sangat saya bawa. Hello? Wah, semua diam. Hello? Boleh.